Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Di dalam slide ini saya akan meneruskan penerangan tentang proses penyusunan berdasarkan institusi terpilih. Contoh penyusunan yang berlaku ketika zaman Rasulullah SAW serta para sahabat, juga beberapa contoh carta organisasi institusi terpilih. Okey, proses penyusunan berdasarkan institusi terpilih. Ini biasa yang berlaku, ya, proses penyusunan yang berlaku dalam mana-mana institusi lah, ya. Okey, dalam membuat penyusunan yang pertama sekali perlulah dimulakan dengan menyenaraikan kerja yang hendak dilaksanakan. Perlu buat senarai. Okey, apa sebenarnya yang perlu kita buat, ya? Apa yang perlu kita lakukan? Diselarikan dengan matlamat ataupun objektif organisasi. Okey, selepas disenaraikan kerja-kerja yang perlu dilakukan, kemudian pembahagian tugas perlu dibuat mengikut kesesuaian. Seperti mana yang saya nyatakan sebelum ini, penempatan pekerja perlulah sesuai dengan kemahiran kepekaran yang mereka ada. Ya. Yang ketiga, mewujudkan unit. Unit apa yang perlu kita wujudkan? Contohnya jabatan pemasaran, komunikasi maklumat, pelaburan, jabatan kewangan. Okey, ini adalah unit-unit yang perlu ditubuhkan, ya. Kemudian yang keempat, mewujudkan penyelarasan. Maksudnya penyelarasan dari sudut kerja, beban tugas, ya, supaya tidak berlaku pertindahan ataupun tidak berlaku kelumpangan dalam sesuatu operasi. Contoh kita dah buat, okey, selepas A, B, C, tapi antara C dengan E tu tak ada D. Contohnya. Jadi perlu ada penyelarasan lah, ya. Jadi tidak supaya perjalanan operasi itu berjalan dengan lancar, tidak terputus di tengah jalan. Okey, yang kelima, mengawasi pelaksanaan melakukan penyesuaian. Mengawasi pelaksanaan. Selepas perancangan dibuat, penyusunan dibuat, perlulah operasi itu diawasi. Maksudnya kita bukan saja hanya memberi arahan. Contohnya kalau pemimpin ataupun ketua, bukan sekadar memberi arahan saja. Perlu mengawas, perlu menyelia, melihat kembali adakah arahan ataupun tanggungjawab yang diberikan itu dilaksanakan dengan baik. Sekiranya berlaku masalah, apakah jalan penyelesaian yang perlu dilakukan, ya. Jadi itu yang kelima. Dan terakhir sekali, buat postmortem untuk penambahbaikan, ya. Bersiasat, ya. Postmortem ni bersiasat, maksudnya kita kena buat siasatan, melihat kembali. Sekiranya apa yang dilakukan itu betul, maka kita teruskan, ya. Tetapi sekiranya berlaku masalah ataupun kekangan dalam melaksanakan tugas yang diberi, maka perlu ada penambahbaikan ataupun tindakan pembetulan diambil supaya masalah yang telah berlaku tidak berulang kembali, ya. Dari segi sejarah, kita boleh melihat penyusunan, contoh penyusunan yang berlaku ketika zaman Rasulullah SAW sendiri dan juga para sahabat baginda. Contoh penyusunan yang berlaku ketika zaman Rasulullah, kita boleh lihat dari peristiwa hijrah, ya, hijrah Nabi SAW ke Madinah, ya, ataupun ke Yathrib ketika itu. Kita boleh lihat bagaimana proses perancangan dan penyusunan ini berlaku dengan cukup teliti, ya. Ia bukan dilakukan dengan secara spontan, ya. Yang mana Sayyidina Abu Bakar telah dipilih menjadi peneman baginda ketika berhijrah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah tidur tempat tidur baginda di malam penghijrahan. Sayyidatina Asma, bukan anak kepada Sayyidina Abu Bakar sendiri,
telah bertugas membekalkan makanan semasa baginda bersembunyi di Gua Sur. Kemudian Amir bin Fuhairah yang merupakan hamba sahaya kepada Abu Bakar ditugaskan untuk menutup setapak kaki baginda Abu Bakar dan Asma melalui binatang ternakannya, sehingga menyebabkan kaum kafir Quraisy ketika itu tidak menyinarinya, ya, dan tidak dapat mengesan tempat persembunyian baginda Rasulullah SAW bersama Sayyidina Abu Bakar. Dan Abdullah bin Uraiqat yang bukan Muslim ketika itu, dan ada mengatakan dia bukan seorang Yahudi, telah dipilih oleh Nabi SAW sendiri untuk menjadi penunjuk jalan yang paling selamat ke Madinah, ya. Jadi walaupun Abdullah bin Uraiqat ini bukan Islam, tapi disebabkan Nabi SAW sendiri mengenali Abdullah, maka beliau telah dipilih untuk menjadi penunjuk jalan kepada Nabi SAW sendiri. Carta organisasi ketika zaman Rasulullah SAW, ya, yang mana baginda telah dibantu oleh sulit pemegang muhur Rasulullah dan juga Majlis Syura bagi membuat keputusan, ya, ataupun menentukan dasar-dasar ataupun polisi untuk negara, ya. Dan di bawahnya kita lihat adanya gubernur, ketua turus tentera, bendahari Baitul Mal, ya, para qadi, para sutihar, pembaca surat, juruterjemah, penyair dan pendato, ya. Dan ini dilakukan, dirancang dan disusun agar pentadbiran ketika zaman Rasulullah SAW itu berjalan dengan lancar. Rasulullah SAW sendiri telah meletakkan para sahabat sesuai dengan kemahiran ataupun kepakaran yang mereka ada, ya, seperti Hamzah, Ja'far, ya, Sayyidina Abu Bakar dilantik menjadi ahli majlis syura, ya, Huzaifah sebagai sulit baginda, Haris bin Auf penyimpan muhur, Ali bin Abi Talib penulis perjanjian perdamaian, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali pegawai kerani Rasulullah, ya, yang ketika itu melibatkan 42 orang, ya. Inilah, ya, ramai lagi sahabat baginda, dan mereka ini dilantik sesuai dengan kepakaran dan juga bakat yang mereka ada. Syifa Ummu Sulaiman telah dipilih menjadi guru kepada kaum wanita ketika itu. Seterusnya kita juga boleh lihat bagaimana keadaan ataupun kedudukan carta organisasi ketika zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di mana ketika itu Setiausaha Sulit dan juga Majlis Syura masih lagi menjadi pembantu kepada khalifah, ya, sama ketika zaman Nabi SAW masih hidup. Kemudian di bawah khalifah terbahagi kepada dilantik pegawai ketua-ketua tentera, para qadi, ya, bendahari Baitul Mal, para sutihar, penyalia tawanan perang, gubernur wilayah, yang di bawahnya pula ada qadi besar dan juga pengurus urusan solat dan juga perang, ya. Ini adalah carta organisasi ketika zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, kita boleh lihat ada pembaharuan dilakukan, iaitu adanya juru audit, ya, dilantik bagi mengawal selia. Ini adalah penambahbaikan yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Khattab untuk menambah keterusan, ya, integriti dalam takbiran, ya. Dan masih ada lagi gubernur wilayah, ya, yang mana mengawasi pelaksanaan solat dan juga perkhidmatan awam. Kemudian ada ketua tentera wilayah, ya, di bawah gubernur. Untuk zaman sekarang kita boleh lihat pada carta organisasi. Di sini saya bawa contoh carta organisasi AXIS UiTM Puncak Alam, ya, yang mana di atasnya kita ada Naib Chancellor, Rektor UiTM Selangor, kemudian kita ada Dekan. Dan di bawah Dekan ini ada Timbalan Dekan bahagian hal ehwal akademik, ada Timbalan Dekan bahagian hal ehwal pelajar, Timbalan Dekan pendidikan, jaringan industri, pengarah bahagian hal ehwal Islam, ketua pusat zakat, sedekah dan wakaf, ketua bahagian pentadbiran dan sumber manusia, ya. Dan di bawah setiap Timbalan Dekan ini dan juga pengarah ni ada pula jawatan-jawatan lain, ya, yang
tubuhkan ya, bagi membantu fakulti ataupun dekan untuk mencapai matlamat fakulti. Ini pula kita lihat bagaimana skop tugas. Tadi kita tengok dari sudut susunan jawatan yang ada dalam fakulti. Di sini pula dinyatakan skop tugas. Okey, seperti Deputy Dean of Academic Affairs, apa tugas dia? Deputy Dean of Student Affairs, apa tugasnya? Ya. Jadi dengan adanya skop tugas ini disusun dengan baik, maka sebarang pertinanan tugas dapat dielakkan dan tugas yang ada dapat dijalankan dengan baik. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.